Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar sahabat seperjuangan agama bangsa tanah air? Apa khabar sahabat-sahabat UMNO, sahabat-sahabat Partai Kerajaan Perpaduan? Doa saya semoga saudara dan saudari sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dibekalkan kekuatan untuk meneruskan perjuangan ini. Perjuangan kita ni masih jauh sebenarnya. Diancam hebat oleh Perikatan Nasional yang masih lagi enggan muhasabah diri, yang masih lagi meletakkan kepentingan jawatan kesenangan di atas sekali. Selagi mereka ni tidak boleh menebuk atap, selagi itulah mereka tidak akan berhenti. Jadi kita tahu behavior mereka, mencari jalan dan ruang untuk menebuk atap. Bagi mereka, menjatuhkan sebuah kerajaan itu satu kenikmatan. Aneh sekali mereka ni. Itu mukadimah kita pada malam ni. Kak Muhar Aisyah, waalaikumsalam. Tuan Ramzul Ramzul, waalaikumsalam. Taufik Yusof, yang koyak itu anda, bukan saya. Nazali teruskan pencerahan. T1 Cha, salam dari Taiping. Ya, khabar orang Taiping, awak orang lumut. Ya, Azia Ali gigih. Gigih walaun ragas tebuk atap. Iyalah. Kalau kita tengok tadi dalam Parlimen, tuanku bertitah kerajaan yang berdiri hari ini dipertahankan sehingga tamat penggal. Abdul Ghani titah, waalaikumsalam. Dan ternampak UMNO Parti Melayu yang cukup Melayu, yang tak pernah hilang Melayu, yang sentiasa memperjuangkan ketuhanan Melayu, mengeluarkan kenyataan melalui SUA UMNO kekal menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga habis penggal. Itu Parti Melayu. Parti Melayu sentiasa menjunjung titah Raja Melayu. Bukannya parti yang satu lagi. Yang satu lagi sentiasa tidak bersetuju dengan apa jua titah tuanku. Okey tuan, Aziz Azli, kerajaan beta. Ya, ini memang kerajaan tuanku. Kita berbalik kepada kronologi penubuhan kerajaan. Tuan Masri, Zaid Bro, Azhar Kibufik, terima kasih. Terima kasih. Kita semua tahu tak ada mana-mana gabungan partai yang ada simple majority. Tak ada. PIHIS yang terbesar 82 kursi, tahniah, kemampuan anda hebat. PN 74 kursi, tahniah, kemampuan anda hebat. Barisan 30 kursi, tahniah, anda hebat. Didokong oleh GPS, warisan dan berupa parti yang lain. Mana tak ada yang boleh bentuk kerajaan. Jadi demokrasi kotak undi gagal untuk membentuk kerajaan. Okeylah, kita akur dengan keputusan rakyat. Rakyat yang mengundi, yang membuat keputusan sedemikian rupa, bermakna rakyat memilih kerajaan perpaduan. Jadi tuanku kita ni seorang raja yang berjua rakyat,
bertitah menubuhkan kerajaan perpaduan. PH dapat titah, PN dapat titah. Bila PN tolak, tuanku bertitah kepada UMNO dan GPS. Bila UMNO menjunjung titah, jadi orang-orang perikatan beranggapan bahawa kita ini adalah bara kepada DAP dan sebagainya. Dan kan berulang-ulang kali kita menceritakan yang kita menjunjung titah, menghapuskan permusuhan demi agama, bangsa dan tanah air kita. Akar umbi UMNO dapat menerima keputusan pucuk pimpinan UMNO. Tuan Azhar, Tuan Al-Talib, Tuan Fizi, Tuan Muasyarin. Akar umbi PKR dapat menerima. Akar umbi amanah, DAP, warisan dapat menerima. Malah akar umbi GPS dapat menerima. Bukan setakat akar umbi, pengundi-pengundi partai-partai tersebut dapat menerima keputusan pucuk pimpinan parti masing-masing. Betul. Jadi hari ini yang duk meroyan, mengamuk dalam media sosial ni bukan dari kalangan kita. Mereka dari kalangan Perikatan Nasional. Cuma kita ni pendokong-pendokong kerajaan perpaduan, kita tak perlu marah kepada mereka. Kalau kita marah orang gila, bermakna kita pun gila kan. Jadi kita jangan marah ke mereka. Dan kalau kita marah orang gila ni, tak untung apa-apa. Nanti orang kata kita lagi gila dari mereka. Mereka dah gila sebenarnya. Tak henti-henti mencari jalan dan ruang untuk mewujudkan kekacauan dalam politik. Sepatutnya bila mereka milih menjadi pembangkang, mereka kena mendongkong kejernihan politik. Bukannya terus dipengacau. Apa sahaja yang kerajaan buat, mereka tidak bersetuju. Nak menjimatkan perbelanjaan negara pun mereka tak setuju. Sedangkan semua orang tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa menanggung beban hutang yang nilainya trilion ringgit. Bukan bilion-bilion macam Datuk Seri Anwar kata lagi. Trilion. Mana mewarisi sebuah sistem ekonomi yang gagal. Mewarisi sebuah sistem kewangan yang gagal. Dan punca kegagalan tersebut semuanya daripada Mahathir dan Muhyiddin. Ini cerita dia. Mereka hari ini Perikatan Malaysia cuba untuk menipu orang Melayu. Mereka bermain sentimen. Kononnya mereka memperjuangkan bangsa Melayu. Kononnya mereka nak menjaga orang Melayu. Mereka bohong, saudara. Mereka bukan nak jaga orang Melayu. Mereka sebenarnya nak menyusahkan orang Melayu. Nak memiskinkan orang Melayu. Nak mewujudkan kebencian bangsa lain kepada orang Melayu dan sebagainya. Mereka hanya memperalatkan orang Melayu demi kepentingan kepimpinan mereka. Demi kepentingan pemimpin UMNO yang tak sedar diri, yang enggan meremajakan UMNO. Jadi mereka khianati UMNO sebab mereka menolak peremajaan UMNO itu. Jadi macam-macam fitnah lah mantan atau bekas pemimpin UMNO ni kepada Dr. Zahid Hamidi contohnya. Macam-macam mereka kata. Kononnya mereka meninggalkan parti UMNO kerana hilang kepercayaan kepada Presiden UMNO.
Itu cuma alasan saja, saudara. Itu alasan saja. Contohnya Datuk Seri Syahidan Kasim. Dia tinggal UMNO, kononnya dia hilang kepercayaan kepada Presiden. Sebenarnya dia menolak permajaan UMNO yang dibuat oleh Tuan Presiden. Dia tidak dapat menerima calon muda dipertaruhkan UMNO di Parlimen Arau. Jadi dia menjadi manusia yang penuh kepura-puraan, kan, mencari parti tempat persaraan pemimpin UMNO yang tak sedar diri ini, iaitu Parti PAS. Menggunakan pengaruh dan kekuatan yang ada dalam Perikatan Nasional untuk menjatuhkan calon muda di Arau. Itu hak Syahidan Kasim, tak apa. Hari ini saudara, orang-orang muda contohnya, anda akan dengar Syahidan Kasim kata, orang muda marilah sokong Perikatan Nasional. Tapi anak-anak muda fikir sendiri. Dia khianati UMNO kerana menolak orang muda dicalonkan. Dia khianati UMNO kerana tidak bersetuju dengan permajaan UMNO yang dibuat oleh pucuk pimpinan UMNO. Majoriti calon-calon UMNO yang kalah adalah orang muda. Tak apalah, kan? Kali pertama kalah ni biasa ya tuan. Betul. Jadi orang muda di luar tu fikirlah, nak memilih menyokong sebuah parti yang berani meremajakan parti dia, berani mencalonkan orang-orang muda, atau nak milih parti, kan, yang calon-calonnya terdiri daripada kata, terdiri pemimpin-pemimpin lama bekas UMNO. Ada kemenangan yang dimenangi, contohnya Parti PAS tu satu kebanggaan kepada akar umbi PAS. Kebanggaan kepada anak-anak muda. Kalau anda bangga dengan kemenangan yang dimenangi PAS, bermakna anda hanya melihat di kulit, tidak melihat di isi. Anda sebenarnya, kan, mendukung pemimpin-pemimpin yang menolak calon-calon muda. Itu cerita, tuan-tuan. Okey, tuan. Jadi dalam keadaan hari ini, ternampak sendiri Perikatan Nasional amat terdesak. Saya percaya sedikit masa lagi akan wujud kluster mahkamah baru. Sedikit masa lagi, satu Malaysia akan mengetahui berapa bobroknya Perikatan Nasional ketika mereka di puncak kuasa. Sama-sama kita nantikan. Dan saya percaya Perikatan Nasional takkan mampu bertahan 5 tahun. Dan hari ini mereka meroyan, kononnya kerajaan yang ada hari ini zalim kerana membekukan akaun Parti Bersatu. Macam-macam surat mereka tulis minta dicairkan akaun Bersatu. Kan? Mereka kata mereka tak mampu nak bayar gaji kaki tangan Bersatu. Termasuklah Cyber Troopers Bersatu tu. Betul. Kan? Maknanya mereka menentang keadilan. Kalau mereka tu kumpulan parti yang menyokong kerajaan menegakkan undang-undang, kenapa mereka menentang keadilan tu? Kenapa mereka tak boleh tunggu sehingga SPRM selesai menjalankan siasatan? Kenapa mereka terdesak, terburu-buru, dan cuba menggambarkan kepada rakyat bahawa mereka adalah mangsa. Mangsa di mana? Ada saudara-saudara tengok rumah Tan Sri Mahayani Yassin diserbu PDRM, diserbu SPRM,
Ada saudara tengok kerajaan yang ada hari ini memperalatkan KDN untuk menekan mereka. Ada. Ada saudara tengok pasport antarabangsa Mahayadin contohnya dibekukan atau ditahan. Ada. Tak ada kan? Jelas bahawa kerajaan yang berdiri tidak mencampuri undang-undang. Kerajaan yang berdiri ini mengikut rule of law, orang kata. Hadis cakap rule of law. Betul? Jadi kenapa Mahathir Yassin, Haji Hadi dan pemimpin-pemimpin lain dalam Perikatan Nasional nak menggambarkan bahawa mereka itu mangsa? Mangsa apa? Mangsa apa? Kita bukan seperti mereka yang menzalimi UMNO. Akaun parti kita dibekukan. Akaun parti kita untuk negeri dibekukan. Ketua kita rumah diserbu. Pasport antarabangsa disekat. Lapangan terbang dikepung. Dan berbagai-bagai lagi usaha-usaha jahat yang dibuat mereka ketika Mahathir Menteri, Muhyiddin Menteri KDN. Mereka lupa. Mereka lupa. Dan kita kena tahu yang Muhyiddin seorang penipu. Bagaimana mereka sanggup menipu penyokong-penyokong Pakatan Harapan di Pilihan Raya ke-14. Mereka menjanjikan Datuk Seri Anwar Ibrahim PM yang ke-8. Betul? Tapi adakah mereka menunaikan janji tersebut? Tak kan? Mereka khianati janji dan jawatan PM ke-8 itu disapu oleh Mahathir Yassin. Mana Mahathir Yassin penipu? Janjinya tak boleh pakai. Cakapnya tak serupa bikin. Kononnya dia nak mengislahkan pentadbiran. Tapi terbukti hari ini 92.5 bilion wang rakyat yang sepatutnya perbelanjaan wang itu secara berhikmah. Sepatutnya tenda-tenda tersebut mengikut proses yang sewajarnya. Ini tidak. Mereka boleh anugerahkan tenda kepada siapa saja. Tentulah kepada kroni-kroni mereka. Jadi saya tak heran. Mereka ada banyak duit. Sebab kita tahu punca duit itu dari mana. Kan? Mustahil lah ada orang nak menderma bilion ringgit, ratusan juta. Kan? Betul tak? Parti yang baru berumur 6 tahun, Menteri yang berkhidmat 17 bulan, kan? Tapi mampu mengumpul dana ratusan juta. Dan boleh dikatakan sebagai gabungan yang memiliki sumber dana kewangan yang terbesar. Jadi kadang-kadang saya pun masa tidur saya fikirlah, macam mana saya nak belajar dengan Mahathir Yassin untuk mencari dana politik dalam keadaan ekonomi yang teruk, dalam keadaan Malaysia darurat, kan? Sempadan daerah ditutup, sempadan negeri ditutup, sempadan international border ditutup, semua sektor ditutup. Jadi bagaimana Muhyiddin mampu mencari dana ratusan juta ni? Kan? Siapa penderma tu? Siapa? Kalau dulu dana yang dimiliki Barisan Nasional dipertikaikan oleh Muhyiddin Yassin, walaupun pada waktu itu ekonomi negara mantap, hutang rendah, kan? GDP terbaik. Tapi hanya keadaan GDP jatuh,
hutang meningkat, sektor ekonomi ditutup, wabak Covid. Saya pelik, macam mana Muhyiddin boleh cari ratusan juta, mungkin bilion. Sampai Parti PAS yang dulunya dikenali sebagai Parti Tabung. Saya ingat lagi kenangan ketika bersama dengan Parti PAS dalam penyatuan ummah. Saya mengikuti semua ceramah-ceramah besar penyatuan ummah. Pernah bersama-sama dengan Parti PAS menyambut kemerdekaan di Dewan Pasir Salak. Dan saya tengok sendiri pada waktu itu skuad amal PAS akan bawa beg. Dia akan buka beg tu untuk mendapatkan sumbangan derma daripada hadirin hadirat yang hadir ke majlis tersebut. Dan kita memang bersedekah juga kepada Parti PAS pada waktu itu, kalau hubungan kita. Tapi hari ini tuan tengok, adakah Parti PAS mengamalkan lagi amalan tabung? Tak ada kan? Siapa yang tanggung kos pilihan raya PAS? Anwar Rahmat. Siapa yang tanggung kos pilihan raya PAS? Tentu Muhyiddin yang tanggung. Jadi itu bukti yang jelas bahawa PAS meninggalkan UMNO kerana duit. PAS membenci Zahid Hamidi kerana duit. Kerana Dr. Zahid tak mampu menanggung kos pilihan raya PAS. Muhyiddin pula mampu. Jadi janganlah Haji Hadi terus nak mengatakan bahawa kami meninggalkan UMNO, dalam UMNO ada kru. Cakap tu terang. Kami meninggalkan UMNO kerana UMNO tu miskin. Kami menolak Zahid Hamidi kerana Zahid Hamidi itu tak berwang, tak mampu nak bersedekah kepada kami. Cakap tu terang. Dan hari ini, walaupun mereka mempunyai sumber dana yang besar di pilihan raya yang ke-15, mereka gagal untuk menang 112 kursi. Mereka gagal. Makna di sini jelas. Wang bukan segala-galanya. Dengan dokongan dana politik yang besar pun, Perikatan Nasional tak mampu untuk menang 112 kursi. Dalam kemiskinan UMNO di pilihan raya ke-15, kami masih mampu menang 30 kursi. Dalam keperitan Pakatan Harapan menghadapi pilihan raya ke-15, mereka membuktikan mereka mampu menang 82 kursi tanpa kuasa. Ini jelas. Yang nak rakan live saya tu, saya pesan, kalau rakaman tu bertujuan untuk menganiaya kepada saya, anda faham-faham sendirilah. Dan apa yang sampaikan ni benda yang semua orang dah tahu je. Dan apa yang saya lakukan hari ini mempertahankan rakyat sebenarnya. Kita ada perasaan belas kasihan kepada rakyat. Kita tengok penderitaan rakyat, kemiskinan rakyat. Kita nak rakyat ni bernafas sebentar. Okey, tuan.
Subalir lagi, bu penjelat koyak. Saya koyak. Adakah saya nak saman siapa-siapa kat sini? Adakah? Ada saya saman siapa-siapa kat sini? Tak ada kan? Dan walaupun orang tu komen negatif kat saya tak marah kepada orang yang komen negatif tu. Sebab orang yang komen negatif tu kerana terpengaruh dengan hujah-hujah pembohong yang dibuat oleh pemimpin Perikatan Nasional. Kalau saya marah orang yang komen negatif kat saya, bermakna saya ni pun tak tahu apa lah. Pemimpin mereka yang mendidik mereka jadi begitu. Pemimpin mereka yang menyebabkan mereka tidak boleh berfikir tentang perkara yang benar. Pemimpin mereka yang mendoktrin sebuah perjuangan yang sempit dalam pemikiran mereka. Pada hakikatnya, pemimpin mereka tak pedulikan mereka pun. Tak pedulikan pun. Okey tuan-tuan. Azul Zakwan, ya kita memang nak kerajaan luluskan ke bersasar. Ramasami Anwar 1, sayang Ramasami. Ramasami kan? Dia memang kurang ajar. Kan? Dia memang kurang ajar. Itu saya kata dalam DAP ni ada dua kelompok. Satu kelompok pemimpin yang bersekolah. Satu lagi kelompok pemimpin yang tak sekolah. Dia tak tahu dia tu kerajaan ke pembangkang. Dan kita pun tahu pemimpin Pakatan Harapan sendiri yang membantai Rasma Sami. Kita juga tahu Antelok pun dah bagi warning kepada P. Ramasamy. Itu cerita dia. Dan kita memberi ingatan kepada segelintir pemimpin DAP yang tak sekolah ni. Jangan cuba untuk mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh mencetuskan kemarahan orang-orang Melayu. Hari ini pucuk pimpinan kita sedang berusaha untuk menyatukan rakyat. Jadi janganlah jadi duri lan daging. Jangan jadi pengkhianat. Apa yang P. Ramasamy nak lagi? P. Ramasamy sepatutnya menghormati Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sepatutnya menghormati keputusan pucuk pimpinan parti-parti kerajaan perpaduan. Dan kita harap P. Ramasamy berhenti. Kalau tak boleh menerima kerajaan perpaduan, P. Ramasamy boleh mengisytiharkan masuk Perikatan Nasional. Habis cerita. Sekali lagi, kalau P. Ramasamy tidak boleh menerima agenda kerajaan perpaduan, P. Ramasamy boleh meninggalkan kerajaan perpaduan dan menyertai Perikatan Nasional. Mungkin di sana orang Perikatan Nasional boleh menerima P. Ramasamy. Dan P. Ramasamy kena ingat yang UMNO sebahagian besar dalam kerajaan perpaduan. UMNO tu maksudnya Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu Perkembang. Ideologi UMNO Ketuanan Melayu, Malay Champion. Dan kita akar umbi UMNO tak akan membiarkan orang seperti P. Ramasamy mewujudkan kekacauan kaum dalam negara ini. Dan kita berharap pihak Kementerian Dalam Negeri mengambil tindakan yang sewajarnya supaya pemimpin seperti P. Ramasamy ini tidak lagi mengeluarkan kenyataan-kenyataan resis yang ke arah untuk memecahkan perpaduan yang diusahakan baginda tuanku dan pimpinan parti-parti kerajaan perpaduan. Dan persoalan saya hari ini, P. Ramasamy, adakah beliau telah jadi orang Muhyiddin? Adakah beliau telah jadi orang Muhyiddin? Sebab kenyataan yang dikeluarkan P. Ramasamy menguntungkan Muhyiddin.
menguntungkan Perikatan Nesnya. Jadi sabut rupus Perikatan Nesnya akan memperalatkan hujah jahat P. Ramasamy untuk menakut-nakutkan orang Melayu. Itu cerita dia. Kita harap Anthony Law, SUA Agung DAP, menjadi pemimpin yang tegas, pemimpin yang mempunyai kewibawaan untuk memimpin anak-anak buah dia. Jangan dia tunggul. Berulang-ulang kali P. Ramasamy mencabar keamanan kau. Berulang-ulang kali P. Ramasamy cuba mencetuskan kebencian orang Melayu kepada kerajaan perpaduan. Adakah P. Ramasamy ini ejen Perikatan Nasional? Sebab perbuatan P. Ramasamy menguntungkan Perikatan Nasional. Perbuatan P. Ramasamy boleh menyebabkan orang-orang Melayu yang sedang mendokong kerajaan perpaduan hari ini kecewa. Cuma kita harap pada orang Melayu yang mendokong kerajaan perpaduan bersabar. Sebab bagi saya P. Ramasamy tidak mewakili DAP sebenarnya. Mungkin ada perkara yang dia tak dapat, wallahu alam, saya tak tahulah. Pirah Ismi, siapa kata ni? Tak cakap cukup Tuan Kamal. P. Ramasamy bukan tak tahu kan? Dalam kerajaan perpaduan ni, majoriti ahli parlimennya adalah Melayu, Bumiputera. P. Ramasamy bukan tak tahu. UMNO sebahagian besar dalam kerajaan ini. Jadi kenyataan P. Ramasamy ini sumpama ke arah cuba untuk meruntuhkan kerajaan perpaduan yang ada hari ini. Kenyataan dikeluarkan beliau sumpama untuk menakutkan orang Melayu mendokong kerajaan perpaduan. Jadi kita harap P. Ramasamy diambil tindakan yang sewajarnya oleh pucuk pimpinan DAP. Api ini masa kecil dia kawan kita. Tapi api kalau kita biarkan marak, dia akan membakar diri kita sendiri. Orang seperti P. Ramasamy harus kita pastikan dia berhenti mengulangi usaha-usaha ke arah untuk memecahkan kaum dalam negara ini. Berhenti melaga-lagakan kaum lain dengan kaum yang lain. Dan P. Ramasamy kena ingat, UMNO tetap bawa perjuangan ketuanan Melayu. UMNO parti Melayu, takkan boleh diubah jadi parti lain. Sampai bila-bila pun UMNO tetap parti Melayu. Itu je. Azhar Maulana. Dan kita harap Anthony Law minta P. Ramasamy tarik balik kenyataan beliau. Kita minta Anthony Law menjadi leader yang tegas, bukan laissez-faire leader. Membiarkan anak-anak buah memburukkan lagi keadaan dan menggagalkan usaha kami UMNO ni untuk mewujudkan semula keyakinan orang-orang Melayu kepada UMNO. Nak tarik sokongan bukan senang, nak hilangkan sokongan tu senang. Jadi pemimpin utama DAP kena tahu, kalau pemimpin utama DAP membiarkan orang macam P. Ramasamy terus buat warna, di usaha kami hari ini untuk menyatukan bangsa ni akan jadi usaha yang sia-sia. Itu je tuan-tuan berkenaan P. Ramasamy.
Saddam terima Papua Non 20 tahun berbohong rakyat. Apa yang Anwar Ibrahim bohong? Apa yang Anwar bohong? Adakah Anwar hari ini menganugerahkan tenda kerajaan kepada syarikat anak sendiri? Adakah beliau menghadiahkan tenda kerajaan kepada kroni sendiri? Ada? Tak ada kan? Selagi dia tidak berbuat sedemikian rupa, bermakna dia tidak berbohong. Itu je. Cuma berilah masa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beri masa kepada dia. Kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim sanggup ke tingkat 36 bilik mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan tingkat 36. Sanggup mempengerusikan majlis tersebut. Dan senampak usaha yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim satu pengorbanan untuk menyatukan kaum dalam negara ini. Mana niat beliau tu niat yang baik saya nampak. Perbuatan pun perbuatan yang baik. Jadi kita kena dokong. Cuma antelok kena berhati-hati dengan P. Ramasamy. Kita bimbang P. Ramasamy ini menggagalkan usaha kita untuk membentuk perpaduan kaum dalam negara ini. Kita bimbang P. Ramasamy akan menyebabkan orang Melayu bimbang dengan kerajaan yang berdiri hari ini. Di Anthony Locke kena pastikan anak-anak buah dia menjaga hati orang Melayu. Saya pun Melayu. Sakit hati dengar perkara ni. Tak sakit hati macam mana? Mempertikaikan kedudukan orang Melayu dalam pentadbiran kerajaan. Nampak sangat resis dia tu. Dan kita kecewa dan marah sebenarnya, saudara. Tak kecewa bagaimana, tak marah bagaimana. Kerana nila setitik, susu sebelanga rosak, tuan-tuan. Tapi tak apa. Kita bersama-sama nanti dan lihat sama ada P. Ramasamy akan bertaubat atau terus nak menjadi musibat untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Okey, tuan ada soalan tuan? Mamak Tanjung kata no DAP, no ANO, no 1 sekarang dah kahwin. Kahwin kerana apa? Kerana nak selamatkan negara, Mantik Tanjung. Nak selamatkan ekonomi. Nak selamatkan hutang negara. Nak selamatkan rakyat. Kalau nak ikut nafsu Muhyiddin tu, dia nak heret negara ni ke arah darurat. Dia nak wujud kabinet perang. Dia tak peduli hutang naik bertrilion. Dia tak peduli ekonomi jatuh. Dia tak peduli pun tentang perut rakyat. Dan kan UMNO dia fikir perut rakyat. Kalau UMNO pun nak ikut resmi Muhyiddin, bermakna tak makanlah rakyat. Bankrupt lah negara. Kacau bilau lah negara. Kita buat sikit pengorbanan yang menguntungkan kepada negara dan rakyat. Salah ke? Salah. Tak salah kan? Macam Muhyiddin. Dia fikir semua benda ni. Dia tak fikir. Jadi fikir semua benda. Dia tak fikir. Yang dia fikir nak tebuk tak. Yang dia fikir nak curi SD. Yang dia fikir nak jadi nombor 1. Kalau dulu Muhyiddin terima titah tuanku, mungkin hari ini Muhyiddin timbalan Perdana Menteri. Dan UMNO berada di posisi pembangkang.
pada waktu ini. Tapi dia tolak sebab apa? Ego. Dia tidak dapat menerima hakikat bahawa Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Itu ceritanya. Sedangkan sebelum pilihan raya yang ke-15, Muhyiddin berulang-ulang kali mengeluarkan kenyataan mengajak Pakatan Harapan bergabung untuk mengalahkan Barisan Nasional. Itu jelas. Saya ulang. Sebelum pilihan raya ke-15, Muhyiddin berulang-ulang kali mengeluarkan kenyataan media mengajak parti-parti dalam Pakatan Harapan bergabung untuk mengalahkan Barisan Nasional. Betul tak? Betul tak betul? Semua orang kata betul kan? Tapi kenapa selepas pilihan raya yang ke-15 Muhyiddin enggan bergabung dengan Pakatan Harapan? Bukan kerana dia happy, tapi kerana dia tidak mau jadi nombor 2. Dia tetap nak jadi nombor 1. Kalau Anwar Ibrahim tu boleh jadi nombor 2, saya rasa dah bersama dah dengan Pakatan Harapan. Itu cerita dia. Makna dia meletakkan kepentingan jawatannya di atas sekali. Akhirnya yang kalah, yang menang 30 kursi jadi kerajaan, meroyan habis pengikut Perikatan Nasional. Yang seterusnya, saya tanya kepada pengikut tegar Sabut Troopers UN Perikatan Nasional ni, kenapa yang meroyan sangat UMNO jadi kerajaan bersama dengan PAS? Kau nak marah kepada Muhyiddin. Muhyiddin yang meletakkan kamu menjadi pembangkang hari ini. Bukan UMNO yang meletakkan kamu jadi pembangkang. Kalau hari ini UMNO sokong PN pun tak cukup majoriti. Kalau 30 kursi Barisan Nasional bersama dengan 74 kursi PN pun tidak boleh membentuk kerajaan. Habis kenapa kau marah sangat kepada kami ni UMNO ni? Marah sebab apa? Kalau betul-betul ini cerita tuan-tuan. Ada orang nak masuk dalam kotak. Saya tak orang pandai TikTok ni. Saya baru duduk belajar macam mana nak masuk orang dalam kotak. Boleh, tak ada masalah, InsyaAllah. Mak Faizal Facebook dia pun gila-gila meroyan sebab takut selaku rompakan diorang kantut. Mungkin juga. Sebab hari ni pun mereka dah kelang kabut dah. Tapi perkara tu kita tak mau sentuh banyak sangat lah. Kita tak mau mendahului SPRM. Kita nak keadilan tu telus. Dan kita tidak mahu mana-mana pemimpin yang berkuasa mencampuri urusan keadilan. Kita nak proses keadilan tu dilakukan mengikut tertib. Bukan dakwa dulu baru siasat. Yang lepas mereka dakwa dulu baru siasat. Kan kita nak siasatan tu dilakukan dengan terperinci. Kita nak SPRM diberi ruang dan masa yang cukup mengikut kehendak SPRM dalam menyiapkan IP ataupun laporan siasatan mereka. Kita tidak mahu sebarang pendakwaan dilakukan dalam keadaan kelang kabut. Kalau pendakwaan dilakukan dalam keadaan kelang kabut, nanti orang kata ia bermotifkan politik. Seperti mana yang dihadapi oleh pimpin UMNO ni. Mereka didakwa dalam keadaan kelang kabut, jelas bermotifkan politik. Dan hari ini kita semua tahu tidak ada usaha-usaha pun yang dibuat oleh pemimpin utama kerajaan
ke arah nak mengharamkan bersatu ataupun parti PAS. Tak ada. Tak ada pun mana-mana ketua parti pembangkang yang dipanggil, didesak untuk membubarkan parti Perikatan Nasional. Tak ada. Mari sini kita rakyat nampak sendiri keterusan dalam pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alhamdulillah. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bukan calang-calang orang. Dia bukan tak pernah jadi menteri. Dia bukan tak pernah mengemudi negara. Dia ni orang lama. Cuma kena beri masa kepada dia. Okey tak? Muhammad Faizal dia pun betul-betul Muhammad Faizal dia pun gila merayan sebab takut kalah, betul. Kunan Ahmad Wak Zahid kata no DAP. Ya, memang Tok Zahid mengeluarkan hujah no DAP, no Anwar, no bersatu. Itu jelas ketika PAU. Tapi sekarang kalau orang Perikatan Nasional nak Presiden UMNO atau pucuk pimpinan UMNO mengekalkan prinsip no Anwar, no DAP, no bersatu selepas pilihan raya ke-15, bagaimana kita nak membentuk kerajaan? Kalau Perikatan Nasional menerima titah tuanku membentuk kerajaan dengan PH, bermakna kita kekal no Anwar, no DAP, no bersatu. Jadi masyarakat boleh nilai sendiri. Adakah hari ini UMNO meletakkan prinsip kepentingan parti mengatasi kepentingan negara dan rakyat? Rakyat nilai sendiri perbezaan yang jelas antara UMNO dan bersatu ataupun PAS. UMNO boleh melonggarkan prinsip untuk selamatkan negara demi rakyat. Bersatu dan PAS langsung tidak boleh melonggarkan prinsip mereka. Nampak? Jadi parti mana yang lebih menghormati rakyat? Parti mana yang lebih sayang kepada rakyat? Di situ tuan-tuan akan nampak pemimpin bersatu dan PAS ni pemimpin yang sangat teruk. Kita tengok DAP yang keras teruk tu pun boleh melonggarkan prinsip mereka untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. PKR yang bermusuh puluhan tahun dengan UMNO pun boleh melonggarkan prinsip mereka untuk menyelamatkan negara dan rakyat. Okey tuan-tuan. Mat Isya, saya memang balun juga Muhyiddin, sebab dia hari ini merosakkan demokrasi. Dulu negara kita ni aman, ekonomi kita mantap, hutang kita terkawal, pendapatan rakyat lebih baik, harga barang lebih murah dari zaman hari ini. Kerana dia gila nak jadi Perdana Menteri, ditipunya semua orang. Dan semua parti kena tipu dengan Muhyiddin. Nampak? Dan bila dia jadi Perdana Menteri, adakah keadaan ekonomi itu lebih baik dari zaman Najib Razak? Adakah hutang negara berkurangan jika dibandingkan zaman Najib Razak? Adakah kehidupan rakyat lebih baik jika dibandingkan zaman Najib Razak dulu? Semua orang akan jawab lebih teruk berkali-kali ganda. Nampak? Mana dia gagal?
Tapi kalau kita bangkitkan tentang soal kegagalan beliau, orang-orang dia akan kata, nak buat macam mana COVID? Sektor ekonomi tutup, nak buat macam mana Ismi? Tapi mereka boleh kau ratusan juta dalam akaun bersatu. Mereka boleh kau ratusan juta untuk PRU. Malah masa berlaku PRN di negeri Sabah, Anwar Musa sendiri mengaku dalam video, UMNO tak cukup duit. Jadi Anwar Musa masuk ke bilik tidur Muhyiddin, berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin. Anwar Musa kata, Tan Sri, UMNO tak cukup duit, UMNO tak ada duit. Di Tan Sri bagi puluhan juta kepada Anwar. Anwar Musa yang mengaku dia ambil berjuta-juta duit daripada Muhyiddin Yassin. Nampak? Bayangkan. Yang tu sakau Zahid Hamidi. Tapi yang mampu bagi duit puluhan juta ke Anwar Musa, Muhyiddin Yassin. Nampak? Dan segala kesusahan yang berlaku hari ini, kemelut berlaku hari ini, semua berpunca daripada Muhyiddin dan Mahdi. Clear tuan? Banyak TikTok saya sangkut sikit dah pemain ni. Mernap 66. Saya dah ulang. Kalau UMNO juga memegang resmi seperti Perikatan Nasional, menolak untuk menubuhkan kerajaan perpaduan, tuanku terpaksa daruratkan negara ini. Jika negara darurat, secara otomatiklah mata wang kita akan jatuh. Pelabur-pelabur akan meninggalkan negara. Bursa saham kita akan menjunam teruk. Inflasi akan meningkat mendadak-dadak. Harga barang akan melambung tak terkawal. Pengangguran akan meningkat. Kemiskinan akan meningkat. Kelaparan akan berlaku. Jadi kita hari ini nak pilih mudarat yang besar atau nak pilih mudarat yang kecil? Jadi kita pilihlah mudarat yang kecil, bermaaf-maafan dengan Pakatan Harapan, memujuk hati sendiri demi menjaga negara dan rakyat. Buat pengorbanan. Sebab kalau kita pilih mudarat yang besar, kita tak mau bergabung dengan PH juga, apa akan jadi? Apa akan jadi? Mungkin hari ini mata wang kita RM10 berbanding $1. Mungkin inflasi kita hari ini 100%. Mungkin hari ini pengangguran di sana di sini. Ramai rakyat akan kehilangan rumah, kehilangan kereta. Ramai anak-anak muda tidak dapat menyambung pelajaran. Adakah kita sanggup nak lihat penderitaan rakyat? Sanggupkah kita tengok penderitaan rakyat? Dengan mempertahankan prinsip yang boleh membawa kemudaratan yang amat besar kepada negara dan rakyat. Biarlah kita dihina oleh Perikatan Nasional, tak apa. Yang penting Allah Subhanahu Wa tahu niat kita. Itu yang penting bagi saya. Okey tuan-tuan. Saya ada soalan TikTok lah. UMNO parti rasuah ni. Q hamba Allah. UMNO parti rasuah salah guna kuasa dan khianat pada rakyat. Saya tanya pada Q. Ketika Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai PM yang ke-6, adakah ekonomi kita lebih teruk daripada hari ini?
Adakah hutang negara lebih tinggi daripada hari ini? Adakah harga barang lebih mahal daripada hari ini? Kita tanya soalan mudah saja. Dikalaulah UMNO tu kianat berakyat ketika Najib Razak menjadi Perdana Menteri, tentulah hari ini kehidupan rakyat lebih baik berkali-kali ganda daripada zaman beliau. Tuan tengok hari ini beliau di penjara di Kajang. Sedih tak? Dengan ketika beliau menerajui negara, keadaan lebih baik berbanding hari ini. Kalau kita nak cari seorang pengganti pun, carilah yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Sama juga dalam pemilihan UMNO hari ini. Kalau kita nak gantikan mana-mana pemimpin, pastikan pemimpin yang kita nak gantikan tu lebih baik daripada pemimpin yang sebelum ini. Kalau kita pilih pemimpin yang lebih teruk dari pemimpin yang ada hari ini, bermakna dia akan jadi seperti hari ini. Cuma alhamdulillah, nasib baiklah Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba-tiba menjadi hero dalam keadaan yang kabut. Nasib baik dia menang 82 kerusi. Nasib baik dia berjiwa besar, dia sanggup buang yang keruh, ambil yang jernih. Nasib baik Presiden UMNO berjiwa besar. Betul. Din Skrim gadai prinsip UMNO, maka perkumpulan UMNO gadai prinsip untuk rakyat, gadai prinsip untuk selamatkan negara, saudara. Sebab prinsip kita tidak boleh mengatasi kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Kita meletakkan negara dan rakyat tu di atas sekali. Biarlah apa orang nak kata-kata lah. Yang penting hari ini saya bangga kerana UMNO membuat satu pengorbanan yang amat besar, iaitu menyelamatkan negara dan rakyat. Kalau kita faham tentang ekonomi, kita faham soal GDP, soal inflasi, soal hutang, kita akan nampak pengorbanan besar yang dibuat oleh UMNO. Tapi kalau kita tengok hanya atas angle sudut sempit politik, hello, Assalamualaikum DS, saya tengah live. Belum ni, sikit lagi. Nanti saya call DS balik. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey. Nampak? Datuk Amir Hijaz, Datuk Seri Amir Hijaz, sifu saya lah. Orang lama yang hebatlah semangat beliau lah. Bukan senang buatlah hari-hari ni. Kan, saya pernah lalui semua perkara tu pada usia 30-an dulu. Kan, sampailah ke hari ini. Bila ada seorang pemimpin lama yang tidak memegang apa-apa jawatan penting dalam kerajaan, di cawangan ataupun di bahagian, hanya berjawatan pengurusi tetap veteran UMNO saja, tapi sanggup buat live, memberi pencerahan tiap-tiap hari. Jadi kita banggalah dengan pemimpin macam tu. Itu jelas yang beliau tidak ada sebarang kepentingan diri yang banyak. Alhamdulillah. Contoh, ada tak mana-mana pemimpin PN yang tidak berjawatan boleh buatlah hari-hari seperti Datuk Seri Amir Hijaz? Tak ada. Tidak. Okey, saudara. SB Napiak UMNO tak boleh bersama PN kerana mereka nak kuburkan UMNO Parti Orang Melayu. Ya, betul, SB Napiak. And orang buat kata pepatah, bersama musuh itu lebih mudah berbanding memaafkan pengkhianat sekali lagi. Itu je. Kita belajar daripada kesilapan.
Kalau kita bersama PN sekali lagi bermakna kita ini tidak menggunakan akal kita dengan sewajarnya. Orang yang bijak tu orang yang belajar daripada pengalaman. Orang yang cerdik itu orang yang belajar dari kesilapan. Orang yang bodoh, dia akan berulang-ulang kali mencipta kesilapan yang sama. Itu cerita dia. Sebab dalam soal kita nak bergabung ni, perkara pertama kita kena mengutamakan persahabatan. Kita bergabung kepura-puraan. Kalau kita nama kepura-puraan, kerajaan yang terbina akan bertahan beberapa bulan saja. Ekonomi akan merosot, mata wang akan jatuh, pengangguran, kemiskinan dan kekacauan dalam negara. Kita ada pengalaman bersama dengan Bersatu dan PAS. Kita fikir mereka bersahabat dengan kita. Rupanya mereka ada agenda yang lain, iaitu memperkasakan parti mereka dengan cara membunuh UMNO. Setakat ni saya tengok persahabatan antara kita dan PIS cukup baik. Tidak nampak kepura-puraan dia. Malah bila P. Ramasamy buat kacau, bukan kita sahaja yang menentang P. Ramasamy, tapi pemimpin amanah YB Sani mendesak DAP memecat P. Ramasamy. Malah Anthony Locke, SUA DAP, tidak mempertahankan P. Ramasamy. Itu pertama kali dalam sejarah DAP, saudara. Pertama kali SUA DAP tidak mempertahankan pemimpin DAP. Nampak? Di situ kita maksudkan ada keikhlasan. Tapi kita berharap perkara ini berpanjangan. Karena setiap niat yang baik tentu akan ada pengkhianat-pengkhianat yang akan berusaha untuk menghancurkan ikatan persahabatan yang kita wujudkan hari ini. Jadi saya ingat kita nak orang ini, okey. Kenapa kita nak kestabilan politik? Kau tanya saya yang pertama, sebab rakyat. Ekonomi takkan pulih kalau politik tak stabil. Pelabur takkan masuk jika kerajaan tu rapuh. Mata wang takkan kukuh kalau kerajaan tu rapuh. Hari ini mata wang kita menonjok sebab apa? Yang pertama kerana kemusukan FDI, Foreign Direct Investment, pelaburan langsung asing. Tak kira ke dalam bursa saham ataupun di real FDI. Okay. Yang kedua kerana ekonomi dalam negara berjalan, DDI berlangsung dengan baik. Yang seterusnya kerana ekspor kita meningkat. Sebab tu mata wang kita mula mengukuh. Secara automatik boleh mengurangkan tekanan daripada bank negara. Bank negara ni kalau dia tengok inflasi tak terkawal, dia tengok banyak pelabur mengeluarkan duit daripada negara kita, mereka terpaksa buat OPR, Overnight Policy Rate. Kalau kita buat OPR, yang terpaksa menanggung tambahan bebanan hutang adalah kita peminjam. Contoh saya ada hutang dengan bank, hutang rumah. Tentu bayaran bulanan hutang saya akan meningkat. Itu cerita. Akan meningkat. Setakat ni belum lagi OPR. Tapi kalau kita hari ini terperangkap, terpedaya dengan politik yang dibawa oleh PN, terikut-ikut pemberontakan politik yang dilakukan oleh PN,
sehingga mewujudkan ketidakstabilan politik yang teruk. Kemungkinan bank negara terpaksa menaikkan OPR berulang-ulang kali. Jadi kita hari ini nak selamatkan negara dulu, nak selamatkan hidup rakyat dulu, atau kita selamatkan perikatan nasional? Itu persoalan dia. Dan hari kita rakyat tengok sendiri langkah-langkah kerajaan melakukan penjimatan pembelanjaan wang negara. Kenapa kerajaan berjimat? Sebab duit tak ada. Kalau kita nak kerajaan berbelanja mewah seperti zaman Muhyiddin, bermakna kita akan tengoklah hutang negara naik mungkin 4-5 trilion. Nak macam itu. Bagi saya pemimpin yang sedemikian rupa tidak bertanggungjawab lah. Dan bersifat populis. Nak mendapatkan sokongan rakyat dengan menambah hutang negara. Berbelanja ikut suka, beri tender kepada kroni, dan mengambil kesempatan dari pemberian tender itu untuk mengauk dana politik yang lumayan. Contoh, okey tuan-tuan, Saripik PAS terbaik. Terbaik yang bagaimana? Adakah PAS ini menyatukan umat Islam atau memecahkan umat Islam? Kalau PAS tu dia nak menyatukan umat Islam, dia takkan tinggalkan UMNO. Walau ketika UMNO tidak berduit, tentu PAS takkan milih bersatu. Kalau dia mengutamakan penyatuan umat Islam di pilihan raya yang ke-15. Itu cerita dia. Kalaulah kita pilihan raya ke-15 tu mufakat nasional yang bertanding, tentu keputusannya berbeza daripada hari ini. Tapi Allah Subhanahu tunjuk yang PAS ni tak ikhlas dengan kita. Dia tak meletakkan keutamaan penyatuan umat tu di atas sekali. Tu je lah. Tapi benda yang terlepas-lepas lah, tak apalah, kita reda dah. Dan sekarang kita buka langkah baru, kita move on. Kita cuba pula dengan Pakatan Harapan. Dan setakat ni saya berpuas hati lah dengan penyatuan kerajaan perpaduan. Dan saya nampaklah keikhlasan Ketua Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan kita. Datuk Seri tak terikut-ikut, seperti Muhyiddin dan Mak Sabri, yang mana mengetepikan seorang presiden yang banyak berjasa kepada perjuangan agama, bangsa dan negara. Beliau mengangkat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri 1. Terima kasihlah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Kalau tidak, presiden kami ini selalu dipermainkan oleh mereka yang nak jadi Perdana Menteri. Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri, permainkan Dr. Zahid Hamidi, anaya kepada dia. Ismail Bera nak jadi Perdana Menteri pun mempermainkan Dr. Zahid, anaya kepada dia. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tak berbuat demikian rupa. Kita berterima kasih banyaklah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Makna Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai jiwa yang hebatlah. Boleh merasai apa yang kami lalui sepanjang kami ditindas oleh Mahathir dan Muhyiddin. Terima kasih. Terima kasihlah PKR. Saya dan Karul Azmi selamat bertanding Ismi. Buat bertanding ni saya pun menawarkan diri juga untuk bertanding di bahagian umur. Saya sebenarnya meraihkan demokrasi di dalam parti saya. Bagi saya, pertandingan inilah pertandingan persaudaraan. Malah undang-undang atau syarat-syarat pertandingan kali ini
sangat ketat. Tak ada lagi lah cai-cai ni, tak ada dah. Politik-politik wang ni tak ada dah. Semuanya dijaga rapi oleh jawatankuasa pemilih yang diketuai oleh Tan Sri Shahid Samad. Yang dijagalah veteran UMNO lah, veteran UMNO yang jadi jawatan pemilih ni. Jadi ternampak akan berlakulah satu pertandingan yang sihat di seluruh bahagian UMNO. Lawan tak apa. Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut kalah bertanding dan kena sidai, jangan bercita-cita nak menjadi pemimpin dalam mana-mana parti pun. Tidak, cuba nasib. Sebab kita nak berusaha untuk seimbangkan antara pemimpin lama dan pemimpin generasi baru. Dan ini satu yang boleh kita kata sebagai peremajaan UMNO yang mengikut tata tertibnya. Dan saya yakin tidak akan berlaku sebarang perpecahan dalam UMNO, kerana kita dah berjaya tidak mempertandingkan jawatan presiden dan deputi presiden. Itu ceritanya. Di pusat tak bertanding resmi, tak boleh lagi. Saya tak pernah jadi jawatan kuasa bahagian. Jadi kalau ikut syarat untuk bertanding di peringkat pusat, tak lengkap. Jadi kalau PEC Borang nak bertanding di pusat pun tak layak lah. Kalau terlepas pandang, kalau kata menang, lepas tu dia tarik balik. Jadi kita nak bertanding apa ni, kita ikut undang-undang lah. Itu cerita dia. Ikut undang-undang. Macam saya ni, menang atau kalah, terima dengan hati yang reda dan terbuka. Itu je. Menang kita sedia, kalah kita terus berjuang seperti biasa saja. Itu je lah. Dan saya amat berharaplah kepada perwakilan UMNO di bahagian saya, Lumut, memberi peluang dan ruang kepada saya untuk membuktikan kemampuan saya. Itu je lah. InsyaAllah. Okey tuan-tuan, terima kasihlah kepada yang mendoakan saya tu, yang menyokong. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey tuan-tuan, saya ingat nak berhenti dulu. Sebelum saya nak tutup line ni, saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan buruk itu dari kelemahan diri saya sendirilah. Saya ni pun manusia biasa. Banyak kesilapan yang saya buat dalam perjuangan ni. Ada masa saya tergelincir, tapi alhamdulillah atas dokongan pimpin-pimpin lama yang berbawa ni, boleh membawa saya semula daripada gelincir itu. Dan saya akan berusaha lah bersungguh-sungguh untuk mewujudkan semula keyakinan orang Melayu kepada UMNO. Dan saya percaya suatu hari nanti UMNO akan kembali menjadi parti yang paling dominan mewakili anak bangsa Melayu. Wallahu a'lam bishawab, bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.